Untuk pengetahuan semua penonton Selamat Pagi Malaysia, Adik Aiman merupakan seorang anak autism, tetapi pada hari ini, sehingga hari ini, beliau sudah pun berjaya menghafal 1000 hadis dan juga telah pun menghafaz Al-Quran dan juga telah pun mengulangi sebanyak 40 kali. Dan untuk pengetahuan anda semua juga, Adik Aiman ini berumur 19 tahun, tapi dari segi IQ-nya beliau berumur 17 tahun dan sekarang dalam persediaan untuk mengambil sijil pelajaran Malaysia. Itu keistimewaan anak autism yang kami bawakan kepada anda pada hari ini, iaitu Adik Aiman Baharin Syamsul Baharin. Jadi untuk kita memanjangkan perbincangan mengenai anak autism dan juga kebolehannya untuk kita melahirkan generasi ulul Quran, saya sangat berbesar hati bersama dengan dua tetamu yang bertanggungjawab untuk melihat perkembangan anak autism dan melengkapkan kehidupan anak autism ini dengan Al-Quran. Bersama dengan saya, pertama kami ada Puan Zaliha Idris, fasilitator dan juga penasihat projek Anak Istimewa dan Autism. Di sini lahirnya Al-Quran, dan juga sukarelawan aktif Youth Foundation. Dan juga kami bersama dengan Profesor Madya Teknologis Dr. Nur Izurat Uzair, pengarah Pusat Kokurikulum dan juga Pembangunan Pelajar Universiti Putra Malaysia UPM. Selamat datang ke Selamat Pagi Malaysia. Jadi kita baru saja mendengarkan alunan ayat suci oleh anak autism, anak yang cukup istimewa. Sebelum ini kami pernah bawakan anak-anak ini ke Selamat Pagi Malaysia, ada bakatnya melukis yang sungguh hebat sehingga lukisan itu menang anugerah di peringkat antarabangsa. Puan Zaliha sendiri yang begitu rapat dengan anak-anak autism, bagaimana Puan melihat mereka ini dengan Al-Quran dan kita boleh membentuk dan menyatukan mereka dengan Al-Quran? Puan Zaliha. Okey. Terima kasih kepada untuk membawakan topik ini pada hari ini, di mana kalau ikutkan kepada anak-anak istimewa dan autism ni, memang mereka sangat-sangat besar keupayaan dan kelebihan mereka, kerana jika dengan sistem sokongan yang betul, sistem sokongan yang baik diberikan oleh ibu bapa, masyarakat dan sebagainya, insya-Allah mereka ini boleh berkembang menjadi setara dengan anak-anak normal yang lain jika diberi peluang yang lebih luas lah. Kerana kalau kita tengok dalam masyarakat kita sekarang ni, terutama di Malaysia, ada segelintir daripada ibu bapa yang mungkin rasa malu dengan anak-anak istimewa dan autism. Mungkin kerana mereka tidak mempunyai cukup pengetahuan atau pendedahan tentang bagaimana untuk membantu anak-anak mereka. Dan mungkin juga kalau kita katakan masyarakat Malaysia, terutamanya orang kita lah, orang Melayu, ada satu perasaan malu dan segan dengan kata-kata orang kan. Jadi tujuan utama mengapa kami membawa program ini untuk anak-anak istimewa dan autism ni, kerana kami melihat perlunya pendedahan kepada masyarakat, kepada ibu bapa untuk sama-sama menyokong anak-anak istimewa dan autism ni. Itu di peringkat sukarelawan, di peringkat teori pendidikan dan sebagainya. Bagaimana doktor melihat perkara ini perlu diberi sokongan oleh pihak-pihak berkepentingan seperti mana yang doktor lakukan sekarang di pihak UPM untuk menyokong program-program sebegini? Baik. Terima kasih Cik Ridwan. Ya, kalau kita lihatkan sebenarnya program ini yang dilaksanakan ini, projek ini adalah projek anjuran pelajar Universiti Putra Malaysia daripada kursus pembangunan kesukarelawanan, yang mana dalam pembangunan kesukarelawanan ini pelajar kita akan membuat program bersama komuniti, dan pelajar ini mereka memilih anak-anak autism inilah untuk mereka berbakti sesuai dengan moto UPM, berilmu berbakti. Jadi Puan Zaliha selaku penasihatnya, dan kita bawa pelajar-pelajar. Sebenarnya sepatutnya hari ini kami nak bawa pelajar, pengarah projek ni sendiri pelajar kan, tetapi mereka sedang exam, sedang periksa. Jadi ini antara program yang kita nak terapkan dalam ataupun apa yang kita nak terapkan dalam pelajar-pelajar kita, semangat kesukarelawanan dalam kita membantu pelajar, tanggungjawab sosial mereka, kemahiran sosial, kemahiran menguruskan aktiviti-aktiviti kesukarelawanan ni dalam pelbagai kita kata pelbagai area lah, pelbagai aspek yang dipilih ni autism, tapi banyak lagi program-program kesukarelawanan yang boleh dilaksanakan oleh pelajar. Baik, di pihak UPM sendiri, UPM sememangnya committed untuk melaksanakan program yang kita panggil program inklusif OKU ni, termasuk untuk anak-anak autism dan anak-anak
antara kita kata anak-anak istimewa ni juga. UPM ada dasar inklusif OKU UPM, dan malah tahun lepas pada bulan November Disember telah dilaksanakan bulan kesedaran inklusif OKU. Jadi kita ada unit sokongan perkhidmatan, malah di UPM pelajar-pelajar sendiri pun kita ada 53 pelajar OKU di UPM dan 5 pensyarah, termasuk ada pensyarah yang peringkat PhD yang merupakan OKU palsi cerebrum. Jadi di sini kita nak menunjukkan bahawa peluang dan ruang ada, itulah berkaitan dengan projek ni. Jika anak-anak ini diberi ruang, diberi peluang pendidikan yang sama, mereka juga boleh cemerlang seperti anak-anak yang lain. Dan ianya bukan satu penyakit, dia bukan satu yang boleh yang perlu kita ini kesorokkan dan sebagainya, tapi potensi itu perlu kita gilap. Itu yang kita nak tampilkan dalam kalangan pelajar-pelajar kita, bahawa kita perlu beri peluang, kita perlu memainkan peranan sebagai anggota masyarakat untuk bersama-sama membantu golongan-golongan sebegini bersama dalam kita kata dalam masyarakat kita. Kepedulian mereka, cakna mereka kepada golongan sebegini, bagaimana empati mereka, itu yang kita mahu terapkan dalam pelajar-pelajar kita sebenarnya. Melihat kepada ciri-ciri istimewa anak autism ini, anak autism ini sendiri banyak dari segi kebolehan mereka, level mereka, ada yang severe, ada yang mild. Jadi untuk membentuk seorang sukarelawan ataupun pendidik yang boleh cater dan tackle semua jenis autism itu sendiri adalah satu cabaran. Di pihak Puan Zaliha sendiri macam mana untuk mencari golongan masyarakat, society kita ini bersama-sama dengan Puan Zaliha untuk membantu anak-anak ini? Okey, sebenarnya kalau kita katakan contoh, kalau saya ambil contoh Adik Aiman sendirilah. Adik Aiman sendiri permulaannya dia memang ada tantrum. Maksudnya kanak-kanak kan, terutamanya kalau anak autism ni dia ada lebih tantrum lah. So sukarelawan yang kita nak cari itu ataupun masyarakat yang nak memberi sistem sokongan tersebut, perkara utama yang mereka perlu tahu adalah dengan siapa mereka akan berhubung. Maksud saya dengan anak-anak autism. Maksud kumpulan sasaran kita adalah anak istimewa dan autism, di mana sukarelawan yang akan dibawa itu adalah orang yang memahami siapa yang akan dia melaksanakan aktiviti tersebut dan apakah sistem sokongan yang dia boleh berikan. Maksudnya mengikut kepakaran masing-masing. Kalau ikutkan untuk program kami ini, antara beberapa perkara yang kami cari adalah sukarelawan yang boleh membantu dari segi speech therapy, di mana mereka mempunyai sijil yang khusus, professional sijil untuk membantu anak-anak ini dari segi speech terapi kan. Jadi bukan semua orang boleh buat. Betul. Dan kebiasaannya orang yang mengajar ilmu tersebut dia mempunyai satu dipanggil satu sifat yang membantu, memahami dan menyokong. Jadi sebenarnya untuk ahli masyarakat juga macam ibu bapa, adik-beradik dan sebagainya, mereka adalah orang paling rapat sebenarnya. Orang paling rapat yang sebenarnya merupakan sistem sokongan yang paling terbaik untuk membantu anak-anak ini sebenarnya. Dan orang di luar itu adalah satu, orang panggil hanya sekadar satu sokongan tambahan. Sebab kalau contohlah, saya bagi contoh, kalau Cik Izzat nak ada adik autism, kalau diri sendiri tidak boleh menerima saya ada adik autism contohnya, jadi bagaimana orang luar nak membantu? Yang itu pemahaman itu yang sebenarnya paling penting lah. Paling penting orang terdekat itu terlebih dahulu kena ada satu sifat sukarelawan untuk membantu dia berkembang. Dan saya kira dengan program sebegini kita mampu untuk meningkatkan kesedaran di kalangan masyarakat. Betul. Cuma kita masih lagi sanksi. Apabila mereka, contohnya Adik Aiman, selepas Adik Aiman menduduki peperiksaan SPM, selepas itu peningkatan IQ-nya mesti akan ke peringkat yang lebih tinggi. Bagaimana mereka untuk berada dalam kelompok orang biasa di peringkat pendidikan tertinggi dan juga di peringkat pendidikan yang tinggi ini, Doktor? Ya, itu kita kata dalam katakan kalau di UPM sendiri memang kita dalam usaha dan sedang pun dah banyak menyediakan prasarana, fasiliti kan, kemudahan bukan saja sokongan infrastruktur dengan kita menyediakan infrastruktur untuk OKU termasuk autism juga, tapi juga dari segi sokongan keuangan, sokongan emosi, mental juga dalam
dalam kalangan kita ialah bersama dengan staf dan juga pelajar untuk memberi ruang yang kita kata apa yang sebaik mungkin sama rata dengan pelajar-pelajar lain supaya mereka boleh cemerlang dalam pembelajaran. Malah kalau kita tanya dengan adik Aiman tadi pun cita-citanya nak masuk universiti, insya-Allah, dan nak belajar bahasa Arab katanya, ya. Malah kalau sebagaimana yang saya sebut tadi, ada juga pensyarah-pensyarah yang memang mempunyai ialah kita kata daripada OKU juga. Jadi di sini itu komitmennya UPM untuk kita menyediakan environment persekitaran yang kondusif untuk pelajar-pelajar kita yang mahu menyambung pengajian ke peringkat lebih tinggi supaya kita dapat memberi ruang yang sama rata kepada mereka. Jadi sebelum kita mendengar sekali lagi bacaan ayat Quran oleh adik Aiman, satu soalan lagi kepada Puan Zaliha. Macam mana untuk persediaan Puan Zaliha untuk untuk memberi pendidikan kepada mereka, terutamanya macam adik Aiman tadi, macam Puan Zaliha cakap, ada tantrum. Tantrum itu bukan senang untuk di-handle. Ibu bapa sendiri pun kadang-kadang dah fed up kan. Okey, kalau ikutkan secara ringkas. Okey, kalau ikutkan sistem yang akan kami bawa dan perkenalkan untuk pusat tahfiz anak-anak istimewa dan autism ni, kami namakan under sistem IHAS. IHAS ni adalah di mana sistem yang dirangka oleh Tuan Haji Hasni, iaitu penasihat kepada pusat tahfiz anak autism dan istimewa ni untuk mengajar secara bersepadu. Maksudnya dia bukan sekadar belajar secara rigid Al-Quran tersebut, tetapi secara holistik. Maksudnya dia tidak akan rasa tertekan lah. Dan jika ruang, peluang dan juga pendidikan yang betul diberikan kepada mereka inilah anak yang istimewa, boleh dikatakan lebih istimewa daripada orang biasa. Betul. Terima kasih banyak-banyak kepada adik Aiman, terima kasih banyak-banyak kepada Puan Zaliha Idris, fasilitator dan juga penasihat projek anak istimewa dan juga autism. Di sini lahirnya Ulul Quran, dan juga terima kasih kepada Profesor Madya Teknologis Dr. Nur Izura Uze, pengarah Pusat Kokurikulum dan Pembangunan Pelajar Universiti Putra Malaysia.